Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna kullukum bisihatin wa afiyatin jaidah. Baik, pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan tajuk muzakkar dan muannas. Ini lelaki dan perempuan. Apa beza nak kenal lelaki dan perempuan ni? Okey, jadi hari ini kita akan mempelajari tajuk muzakkar wa muannas. Hayya nabda. Baiklah, seperti mana dalam bahasa-bahasa lain, kita tahu bahawa untuk membezakan sama ada lelaki atau perempuan ni ada cara tertentunya. Begitu juga dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, bukan hanya manusia, bukan hanya haiwan yang ada perbezaan jantina, tetapi barang pun ada perbezaan jantina. Contoh, pen, kolamun. Kolamun lelaki, muzakkar. Kertas, al-warqah. Warqah muannas. Okey, nampak? Walaupun dia hanyalah barang, tapi barang ini juga mempunyai jenis jantinanya sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Okey, jadi macam mana kita nak bezakan? Okey, pada hari ini saya akan ajar macam mana cara nak membezakan ataupun apakah tanda-tanda untuk mengenal muzakkar dan tanda-tanda untuk mengenal muannas. Hayya nabda. Baiklah, orang kata tak kenal maka tak cinta. Tapi dalam bahasa Arab, tak kenal maka ta'aruf. Okey, jika kita tak tahu, kita ambil tahu. Okey, baiklah. Jadi saya akan mulakan dengan apakah tanda-tanda bagi menunjukkan muannas? Apakah tanda-tanda yang akan menunjukkan sesebuah perkataan itu adalah muannas, adalah perempuan? Baik. Awalan, yujad fihi ta'ul marbutah. Okey, terdapat padanya ta marbutah. Ta marbutah tu apa? Macam ni. Terdapat padanya ta marbutah. Sebagai contoh. Okey, kalau untuk orang, guru perempuan, al-muallimatu. Haiwan, lembu betina, al-baqaratu. Okey. Lagi apa? Kertas tadi, al-warqatu. Okey, nampak? Orang, haiwan dan benda, tiga-tiga mempunyai kalimah yang menunjukkan kepada perempuan. Selesai tanda pertama yang menunjukkan perkataan itu adalah muannas, iaitu dengan adanya ta marbutah. Tetapi terdapat beberapa perkataan khas yang walaupun dia lelaki, dia ada ta marbutah itu. Sebagai contoh, hamzah, ikhwah. Okey. Dua perkataan ini adalah contoh yang menunjukkan perkataan ini lelaki tetapi dia mempunyai tanda seperti perempuan. Okey, hamzah. Kita tahu walaupun orang ni nama Hamzah, dia ada ta marbutah, tapi kita tahu hamzah itu adalah lelaki. Okey, selesai yang pertama. Okey, kita teruskan dengan yang kedua. Dia mengenal muannas yang kedua, iaitu tujadu fihi alif ta'nis maksurah. Terdapat padanya alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis maksurah ni apa? Dia adalah macam ni, ya yang tak ada titik. Okey, sebagai contoh, salwa. Salwa. Okey. Salwa tak ada titik kat belakang. Jadi ini adalah perkataan yang menunjukkan perempuan. Okey, tetapi dia ada kes khas juga seperti ta marbutah tadi. Terdapat juga perkataan yang ada alif ta'nis maksurah tetapi dia ada menunjukkan lelaki. Sebagai contoh, Isa. Kita tahu Isa, Nabi Isa lelaki. Jadi ia adalah perkataan yang khusus yang mempunyai tanda alif ta'nis maksurah tetapi maksudnya adalah lelaki. Ni muzakkar. Dapat? Tanda ketiga yang menunjukkan perkataan itu adalah perempuan ataupun muannas adalah
terdapat padanya alif taknis mamdudah. Alif taknis mamdudah. Alif taknis mamdudah tu apa? Macam ni. Maksudnya perkataan itu mempunyai alif dan hamzah di hujungnya. Sebagai contoh, baida. Baida. Contoh kedua, humara. Humara. Kedua-dua perkataan ini adalah contoh bagi alif taknis mamdudah. Halakum jami'an. Baiklah, kita dah kenal 3 tanda yang menunjukkan perkataan itu adalah muannas. Iaitu yang pertama tadi, ta marbutah. Yang kedua, alif taknis maksurah. Dan yang ketiga, alif taknis mamdudah. Okey, tetapi walaupun begitu, terdapat juga beberapa keadaan khas yang menunjukkan dia adalah perempuan tetapi dia tak ada tanda-tanda pun. Yang pertama adalah anggota badan yang berpasang-pasangan. Okey. Sebagai contoh, mata, ainun. Ainun adalah muannas. Telinga, uzunun. Uzunun adalah muannas. Tangan, yadun. Yadun adalah muannas. Okey, itu yang pertama. Keadaan khusus yang kedua yang menunjukkan dia muannas tapi tak ada tanda-tanda. Okey, perkataan ini adalah perkataan yang kita kena sendiri tahu sebab dia memang tidak akan menunjukkan apa-apa tanda. Sebagai contoh, syams, matahari, al-ard, bumi. Okey, as-sama, langit, ummu, ibu. Okey, perkataan ibu tak ada tanda tapi kita tahu ibu itu adalah seorang perempuan. Ukhti dia tiada ta marbutah tetapi ukhti adalah kakak. Jadi kakak itu automatiknya dia adalah muannas. Keadaan khusus yang terakhir yang tidak mempunyai tanda tetapi ia adalah muannas iaitu jamak li ghairi akil. Jamak bagi benda ataupun jamak ataupun bilangan yang banyak bagi benda yang tidak berakal. Okey, saya bagi contoh. Kerusi. Satu kerusi. Kerusi kursiyun. Kursiyun lelaki. 2 kerusi. Kursiyani. 2 kerusi. Lelaki. Tandanya lelaki. Tetapi bila jamak maksudnya 3 atau lebih. Karasiyu. Bila mana dia jamak untuk tidak berakal, jantina dia terus bertukar daripada lelaki kepada perempuan. Karasiyu, perempuan. Dapat? Kita cuba contoh lain. Kolamun. Pen. Satu pen. Satu pen. Kolamun. Dia tak ada ta marbutah. Dia tak ada alif taknis maksurah. Dia tak ada alif taknis mamdudah. Dia bukan anggota badan. Dia bukan perkataan khas. Jadi ia adalah lelaki. Kolamun, satu lelaki. Kalau 2, kolamani. 2 pen. Masih lelaki. Tetapi bila 3 ataupun lebih, dia jadi jamak ghairul akil, jamak yang tidak berakal. Hukum dia jadi muannas. Iaitu aklam, maksud dia banyak pen ataupun 3 pen. Jantina dia dah jadi perempuan. Dapat? Baiklah, kita telah belajar tanda-tanda yang menunjukkan perkataan itu adalah perempuan. Iaitu yang pertama tadi, ta marbutah. Yang kedua, alif taknis maksurah. Yang ketiga, alif taknis mamdudah. Dan terdapat juga beberapa keadaan khas yang tidak mempunyai tanda tetapi ianya adalah muannas. Yang pertama, anggota badan yang berpasangan. Yang kedua, perkataan-perkataan khas yang maksudnya sememangnya ditujukan untuk perempuan. Sebagai contoh, ummu,
ukhti dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah jamak li ghairi akil, jamak yang tidak berakal. Saya harap apa yang saya sampaikan pada hari ini anda semua faham dan boleh ingat dengan mudah. Syukran ala husnu istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.